Mari kita berdoa. 我们祷告， Ya Tuhan, kami datang kembali di hadapan-Mu pada pagi hari ini. 主啊，今天早上我们来到你面前， Tuhan, persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 你预备我们的心，今天早上要听主的话。 Pakai kedua hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 你使用你有限的仆人，能够讲出你的话语。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 祷告祈求靠耶稣基督圣名，阿门。 Mari kita buka Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. 我们打开路加福音第2章第8节到20节。 Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. 路加福音第2章8节到20节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14, kemudian akan dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. 8节到14节是印尼文来念，以后用中文继续念。 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." 2章15节，从众天使离开他们升天去了。牧羊的人彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。”他们急忙去了，就听见玛利亚和约瑟又在那婴孩卧在马槽里。既然看见，就把天使论着孩子的话传开了。凡听见的，就与牧羊人之人对他们所说的话。玛利亚却把这一切的事存在心里，反复思想。牧羊的人回去了，因所听见的、所看见的一切事，正在天使向他们所说的，就归荣耀一神，赞美他。 Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 读经到此， Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Lukas sangat menekankan kaum marginal. 弟兄姊妹们，这个路加福音，这个很强调关于穷人，关于没有能力的人。 Pada zaman Tuhan Yesus, kaum marginal dipandang dengan sebelah mata dalam kehidupan status sosial dalam masyarakat pada waktu 当 itu. 主耶稣的时代，这些下级的人民，他们用别的角度来轻视他们。 Yang termasuk kaum marginal pada waktu itu adalah para wanita, anak-anak, dan orang-orang miskin. 软弱的人是什么人？妇女、孩子、穷人。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， kaum marginal ini terkadang mengalami ketidakadilan 这些软弱的人遭遇到不公平的事情， dan dieksploitasi. 他们利用他们。 Namun mereka tidak dapat menyuarakan atau menyampaikan apa yang mereka rasakan. 但是他们没有力量反抗他们所遭遇的事情， Selain itu Bapak Ibu sekalian, 还有其他的事情。 kaum marginal juga sering dianggap sebagai kelompok-kelompok orang yang tidak dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat karena keterbatasan mereka. 这些软弱的人，他们就看为对社会没有贡献。 Pada zaman Tuhan Yesus, 当主耶稣的时代， mayoritas populasi adalah rakyat miskin 都是软弱的穷人， dan tinggal di perkebunan atau kampung nelayan. 他们住在这个海边，他们是渔夫， Atau masyarakat kota yang masuk ke dalam kelas ekonomi bawah. 或者如果他们在城市，他们是低级的阶级的社会人。 Oleh karena itu, para pengemis dan budak mencakup jumlah yang paling banyak dari kaum marginal. 所以那个时候，乞丐还有穷人都占了多数在城里面。
Selain itu janda-janda miskin beserta dengan anak-anak mereka. 还有很多的寡妇，还有孩子们都是很穷的人。 Tetapi mereka yang tidak dianggap di dalam lapisan masyarakat itu. 但是人看不起他们，看他们为最低级的社会人士。 Kemudian disapa oleh Tuhan dan mendapatkan perhatian daripada Allah. 但是这样的事情，上帝却呼召，上帝却照顾他们。 Lukas menyatakan sifat Allah, 路加描写神的性情， yakni belas kasihannya yang dinyatakan kepada mereka yang miskin, 那就是神的怜悯表达给那些穷人。 yang diperlakukan tanpa kasih oleh sesamanya. 没有人对待他们完全没有爱。 Sifat kasih Allah ini kita bisa temukan di dalam narasi kelahiran. 那么神的爱就从耶稣的出生表现出来。 Jemaat yang dikasih oleh 亲爱 Tuhan, 的主内弟兄姊妹们， para gembala juga termasuk di dalamnya. 这些牧羊人也是包括最低级的穷人。 Mereka adalah kaum tersisih di dalam lapisan masyarakat pada waktu itu. 他们是被撇下的一些人民， Mereka dipandang sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dan tidak jujur. 他们看这些穷人，觉得没有信用，没有诚实。 Selain itu mereka juga dianggap sebagai orang bodoh, tidak terdidik dan suka mencuri domba. 每一个人都认为他们是骗子，他们爱偷羊。 Oleh karena itu mereka tidak boleh menghadiri ibadah di bait Allah dan bersaksi dalam pengadilan. 所以这些人都不能进圣殿来敬拜主。 Sehingga pada waktu itu bagi masyarakat Yahudi, 那个时候的犹太社会， menjadi gembala upahan, 他们都是那些受薪水阶级的人。 yaitu orang yang menggembalakan ternak hewan milik orang lain, 这些人都是看顾、照顾别人的羊群， sebenarnya adalah salah satu pekerjaan terendah pada 并 waktu 且 itu. 这些工作是最下贱、最低级的工作。 Sehingga tidak heran kalau mereka sering berpindah-pindah dan tinggal bermalam di padang belantara bersama ternak mereka. 所以不是奇怪的事情，他们是从一个地方搬到别的地方，住在旷野里面。 Jemaat yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， kalau kita melihat narasi ini, 如果我们看这一段经文， di tengah malam yang begitu dingin dan sepi, 在一个非常冷的气候里面， di mana pada saat orang-orang sedang mengistirahatkan badan dan tubuhnya 在 pada 晚 malam itu, 上的时候，人家每一个都在家里休息， para gembala ini justru harus melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, 但是这些牧羊人要尽他们的责任来照顾那些羊群， yaitu apa? Menjaga ternak mereka dari berbagai macam ancaman. 照顾这些羊群，不要遭遇外面来的攻击。 Ancaman dari perampok, binatang buas. 可能他们遭遇那些强盗或者那些野兽， Itu yang mereka lakukan di tengah malam yang begitu 这是 sepi. 在半夜牧羊人照顾羊群， Dan di tengah malam itulah 所以在半夜的时候， malaikat Tuhan datang membawa sebuah pesan yang begitu penting bagi mereka. 神差遣他的天使来告诉他们一个最好的信息， Dan bersamaan dengan itu Bapak Ibu sekalian, 也在同一个时间里面， kehadiran terang kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah kegelapan itu. 上帝的荣耀从天上照了这个黑暗的地。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， cahaya yang terang hadir di tengah malam itu akan menjadi sebuah pemandangan yang begitu indah. 非常亮的光照在黑暗的世界，变成一个很好的一个环境，一个图画。 Kemuliaan Tuhan adalah kehadiran Allah yang nyata bagi ciptaannya. 上帝的这个荣耀，就是他来到世界给我们平安。 Kalau kita mau melihat Bapak Ibu sekalian dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu, 如果我们要回头看以前发生的事情， kehadiran Allah juga bisa dilihat pada waktu pemberian mana. 上帝的同在就是同一个时候，当上帝把玛纳拿给以色列人的时候， Dan perjanjian di Sinai. 就是在西奈山的一个合约。 Bagi Yesaya, penyingkapan kemuliaan Tuhan
dikaitkan dengan pemulihan Israel. 那么以赛亚说，神的荣耀就是同一时间兴起了以色列民。 Bagi Habakuk, bumi akan dipenuhi kemuliaan Tuhan di akhir zaman. 在哈巴谷里面，神的荣耀要充满了在末世这个世界里面。 Dan jemaat yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， biasanya kemuliaan Tuhan dikaitkan dengan bait suci. 那么神的荣耀跟神的殿非常有亲密的关系。 Tetapi menariknya dalam bagian ini Bapak Ibu sekalian, 但是一件事情让我们觉得非常有兴趣的就是， kita melihat bahwa kemuliaan itu tidak muncul di bait suci yang terletak di Yerusalem. 上帝的荣耀不在耶路撒冷的殿中出现， Dan juga tidak bersinar di sekitar palungan anak yang baru lahir itu. 神的荣耀没有彰显在马槽的四周围里面。 Sebaliknya hal ini muncul di lapangan terbuka di mana para gembala rendahan dengan setia menjaga domba-domba mereka. 但是倒转过来，神的荣耀却显现在一个旷野里面，那些很多牧羊人、下贱的人照顾羊群。 Jemaat yang dikasih oleh 亲爱 Tuhan, 的主内弟兄姊妹们， kisah pemberitaan mengenai kelahiran Mesias kepada para gembala ini merupakan berita yang ketiga dicatat dalam Injil Lukas. 关于神的荣耀、神的报喜，就是弥赛亚的来临，是一个最大的信息。 Jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang dirasakan oleh para gembala pada waktu 亲 itu? 爱的主内弟兄姊妹们，那个时候牧羊人他们心里所想的是什么？ Ketika malaikat Tuhan datang dan terang kemuliaan itu menyinari mereka, mereka menjadi sangat ketakutan. 上神的天使来到，与他们同在，神的荣耀来到这个牧羊人，他们心里非常的害怕， Mereka dipenuhi dengan ketakutan yang luar 他们 biasa. 心里充满了惧怕。 Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 所以，亲爱的主内弟兄姊妹们， malaikat Tuhan memulai pengumumannya dengan mencoba untuk menenangkan rasa takut dari 天 para 使的 gembala. 天使开始是要牧羊人的心情安稳。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， bagi mereka yang mengalami perjumpaan awal dengan Tuhan, 当他们这个经验到更深面对面的时候， yang muncul pertama kali adalah rasa takut. 他们看见的时候，他们心里惧怕。 Namun karena kasih karunia Tuhan, Langsung sehingga ketakutan itu hilang. 但是因着神的爱、神的怜悯，那些惧怕就消失。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， terdapat dua hal yang ingin disampaikan oleh para malaikat pada waktu itu, 在这里有两件事情，天使要告诉我们。 yaitu mengenai berita tentang kabar baik dan kelahiran sang anak ini akan memberikan sukacita yang besar. 第一件就是好的信息，第二件就是一个婴孩生婴要降生在世界上。 Sehingga kombinasi atau perpaduan antara kabar baik dan sukacita ini 那么这个好的信息与很大的喜乐，两件事情的来临， juga bisa kita temukan dalam berita kelahiran Yohanes Pembaptis. 我们也能够看见施洗约翰的这个降生。 Sehingga sangat jelas bahwa kebaikan Allah yang dilakukan Allah harus dipenuhi dengan harapan yang besar. 所以在这里我们看见神的义应该要跟神的爱合在一起。 Berita yang disampaikan kepada para gembala ini sangat penting Bapak Ibu 这些 sekalian. 信息传给牧羊人非常的重要， Karena ini menjelaskan mengapa pesan tersebut merupakan kabar baik dan membawa sukacita yang besar. 所以在这里告诉我们非常重要，这个信息还有这个喜乐的事情，对我们人生非常重要。 Karena telah lahir juru selamat yaitu Mesias yang 因 akan 为已 datang. 经出生一个救主，乃是弥赛亚。 Dan yang selanjutnya Lukas ingin mengulangi catatan penggenapannya. 接下去我们就看见路加如何要诉说以后的事情是什么。 Bahwa kelahiran terjadi di kota Daud. 那么降生在大卫城里。 Dan terakhir gambaran mengenai Yesus ini mengandung 3 istilah kunci kristologi. 最后我们看见主耶稣的诞生，在基督教的神学里面有3件重要的事情， Yaitu juru selamat, Kristus dan Tuhan. 那就是救主、基督跟神。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们，
para gembala yang tidak mendapatkan tempat di dalam lapisan masyarakat. 这些牧羊人在人的社会当中得不到地位， Dan terpinggirkan pada waktu itu. 人把他们排斥， Justru mendapatkan hak istimewa daripada Tuhan. 就是这些人，神已经给他们最好的权柄、权利， Yaitu menjadi orang pertama yang mendengarkan tentang kabar sukacita itu. 那就是世界上第一个知道这个好的信息的，就是这些牧羊人。 Kabar sukacita mengenai kelahiran Sang Juru Selamat. 这个好的信息就是来了一个救主到世界上， Dan kabar baik ini disampaikan kepada para gembala. 那么这个信息就传给这些牧羊人。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， sangat sulit untuk berharap menemukan seorang Mesias dalam kandang hewan. 一个非常难的事情发生，就是救赎主弥赛亚降生在马槽里。 Orang pasti mengharapkan bahwa dia lebih bisa ditemukan dalam sebuah istana yang besar. 人觉得这个救赎主圣婴孩应该要降生在这个皇宫， Namun asal-usul Mesias yang rendah hati dan biasa-biasa ini 但是一个谦卑的弥赛亚， cocok dengan tugas yang akan diembannya bagi seluruh umat manusia. 适合他要背负人的一切应该背负的事情。 Kehidupan Mesias akan mengandung kisah yang tidak biasa bagi seorang raja. 弥赛亚的这个生平有一个经历很不是普通的经历， Karena ia dilahirkan di kandang binatang. 因为他降生在一个这个马槽里， Dan yang akan mati bersama para perampok di atas kayu salib. 并且这个救赎主要一起死跟那些是两个强盗。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， setelah malaikat Tuhan menyampaikan pesan itu kepada para gembala 当天使报告信息的时候， dan menaikkan pujian bagi Tuhan, 把一切的荣耀都归给神， mereka pun pergi. 他们去了。 Mereka tidak tinggal diam untuk mendorong para gembala itu pergi. 他们不是一直在那边推动那些牧羊人， Dan mereka tidak membimbing para gembala kemana mereka harus pergi. 他们不是告诉牧羊人应该要去哪里， Karena pada saat itu apa yang telah diberitakan, telah ditransfer kepada manusia. 因为那个时候这个信息已经告诉世界上的人， Sehingga kita dapat melihat respon dari para gembala itu. 所以我们看见这些牧羊人的反应， Mereka langsung pergi 他们去， untuk melihat apa yang disampaikan oleh malaikat itu. 天使告诉他们的事情， Dan mereka pergi dengan sukacita. 他们用欢喜快乐的心情走了， Mereka menceritakan apa yang mereka lihat. 他们把所遭遇的事情告诉别的人。 Para gembala mengaku bahwa Tuhan melalui malaikatnya telah memberitahukan kepada mereka apa yang telah terjadi. 那么这些牧羊人就告诉他们所经历的事情，天使所告诉他们的事情。 Dan untuk memahami ini diperlukan sebuah respon. 为了了解这个里面的事情，那需要一个心理的真正反应。 Oleh karena itu Bapak Ibu 所 sekalian, 以，亲爱的主内弟兄姊妹们， walaupun malaikat tidak memerintahkan mereka untuk pergi, 虽然天使没有命令他们去， dengan inisiatif mereka, mereka langsung pergi untuk mencari bayi 但 tersebut. 是他们自己决定，他们要出去把这个福音传开。 Mereka pergi bukan untuk percaya, 但是去不是相信， tapi mereka pergi karena mereka udah percaya kepada apa yang telah disampaikan kepada mereka. 他们去是因着相信，知道神要他们做什么事情。 Ketika mereka melihat semua itu, 当他们看见整个事情的发生， mereka memuliakan Tuhan 他们把荣耀归给主， dan menjadi pembawa kabar sukacita kepada orang 他 lain. 们成为一个带了最好的信息给每一个人。 Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi 亲爱 Tuhan, 的主内弟兄姊妹们， berita yang disampaikan oleh para gembala ini 这个好的信息，天使告诉这些牧羊人的时候， lantas kemudian membuat orang-orang merasa heran, kaget, dan terkejut. 牧羊人告诉别人，别人觉得非常的惊奇。 Hal ini mungkin disebabkan oleh karena juru selamat yang dijanjikan telah dilahirkan untuk menggenapi apa yang telah Tuhan 这就是 janjikan. 说，神应许的救赎主已经来到世界上， Namun respon orang banyak
ini tidak menghasilkan iman yang sesuai dengan apa yang Tuhan harap. 但是很多人的反应不跟神要他们的信心一样。 Hal ini berbeda dengan para gembala. 这跟牧羊人完全不同。 Ketika para gembala itu menerima berita ini, 当这些牧羊人接受这个信息的时候， mereka meresponi dengan iman dan langsung pergi mencari anak itu. 他们相信，并且他们出去把这个信息传给别人， Dan mereka menceritakan kepada orang lain apa yang telah mereka lihat. 并且他们告诉别的人他们所经历的事情。 Dan apa yang menyebabkan mereka mencari anak itu. 什么事情让他们寻找这个婴孩？ Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu 在这里，我 sekalian. 们能够看见一件事情： Ada iman yang sejati dari para gembala tersebut. 这些牧羊人的有一个真正纯粹的信心。 Hal serupa juga kita bisa lihat dari Maria. 这样的事情，我们能够从玛利亚看见。 Bagaimana Maria meresponi firman Tuhan yang disampaikan 如何 kepadanya. 玛利亚接受神的话？ Para gembala menunjukkan iman yang hidup, 这些牧羊人他们的信心是一个活着的信心。 yang bermula dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. 这个信心就是从第一个从天使告诉他们的信息， Dan itu menghasilkan iman dan menjadi saksi Tuhan. 这个信息产生信心，信心就把这个信息传给别人。 Sehingga dari sini banyak orang yang melihat bahwa para gembala adalah pemberita Injil yang pertama. 所以很多人觉得福音是从这些牧羊人传出去， Karena mereka menyampaikan apa yang mereka saksikan pada 因为 waktu. 他们把他们所看见的告诉别人。 Dan sebagai hasilnya Bapak Ibu sekalian, 以后什么结果呢？ para gembala ini pergi dengan sukacita. 这个牧羊人欢欢喜喜的离开那地方， Dan dengan iman yang makin diteguhkan. 那这他们的信心就非常坚固。 Karena apa yang telah mereka lihat, mereka dengar, semua telah terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan kepada mereka. 他们所听，他们所看，完全符合他们所得到的信息。 Dari sinilah muncul rasa sukacita dalam diri mereka dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. 以后就他们的心产生喜乐，以后他们就把荣耀归给主。 Para gembala telah menyaksikan dimulainya pekerjaan Tuhan dalam diri Yesus. 这个牧羊人就看见神的工作开始了，从耶稣基督的降临， Dan merasa terhormat mengambil bagian dalam peristiwa 并 tersebut. 且他们觉得他们非常得着很大的荣耀，能够把主的福音传开。 Orang yang biasa-biasa saja, 一个普通的人， yang tidak dianggap, 没有人猜他们， tapi Tuhan pakai secara luar biasa. 但是上帝用特别的机会给他们，并且使用他们。 Inilah cara kerja Tuhan. 这是神也使用一个人， Bagi mereka yang terasingkan dalam masyarakat, 就是那些在社会上被撇弃的人， khususnya para gembala pada waktu itu. 就是在那个时候看守羊群的牧羊人。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Dari kisah ini kita bisa melihat 在这个故事里面，我们看到一件事情： bagaimana ada sukacita 如何有喜乐， dari datangnya keselamatan yang telah dijanjikan itu. 因为神应许的救恩已经来临。 Jemaat yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， kisah ini dipenuhi dengan orang-orang yang biasa-biasa aja, bukan? 这个故事里面都是很普通的人。 Kisah ini tidak diisi oleh orang-orang yang hebat, 这个故事里面不需要一个特别聪明的人， tapi orang yang biasa-biasa aja. 但是普通的人， Mereka adalah anak yang terbaring di dalam palungan. 他们看见一个躺在马槽上的婴孩， Para gembala yang menjaga kawanan dombanya di tengah malam. 就是在半夜看守羊群的牧羊人。 Dan kita bisa menemukan sebuah keluarga yang begitu sederhana, bukan? 我们看见一个很普通的家庭， Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu 在这 sekalian. 里我们能够看到一件事情： Tuhan memilih untuk mengunjungi umatnya di tengah kemiskinan dan ketidakberdayaan. 上帝要看
那些穷人，上帝要来到这些穷人的中间， di palungan dan di antara para gembala. 在马槽里，这个婴孩在马槽里，在那些牧羊人当中。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Dari kisah ini kita bisa melihat 从这一件故事里面，我们能够看见一件事情： bahwa Allah bisa bekerja lewat siapapun, 上帝的工作能够从每一个人开始， termasuk orang yang sederhana. 包括一个普通的人。 Tuhan bisa memakai orang yang sederhana tetapi memiliki kerendahan hati. 上帝要用每一个人，但是当他有谦卑的心， Untuk apa? Menjalankan pekerjaan Allah yang luar biasa. 为了要宽大神的工作， Tuhan tidak butuh kehebatan kita. 上帝不需要我们的聪明， Tuhan tidak butuh sejauh mana kita memiliki pengalaman. 上帝不需要我们有什么经验， Yang dia butuhkan hanya kerendahan hati kita 他所要的就是我们谦卑在神面前， dan respon yang tepat terhadap panggilannya. 并且我们对神的呼召有很恰当的反应。 Kesadaran diri bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan 我们 Tuhan. 要觉悟到，我们心里没有什么东西， Inilah yang akan membuat engkau dan saya dipakai Tuhan. 这就是原因。神要用你，要用我。 Karena dia yang akan memampukan engkau dan saya dan memperlengkapi kita sesuai dengan apa yang dia kehendaki. 因为上帝要给你能力，你能够担当一些神要你做的事情。 Di dalam kesederhanaan dan kerendahan hati itu jugalah kemudian membuat iman kita dibentuk 在 Tuhan. 我们最谦卑的时候，神使我们的信心越来越坚固， Sama seperti para gembala. 就好像这些牧羊人， Mereka tadi hanya mendengar berita kelahiran 他们 tersebut. 只有听神的这个诞生， Namun dengan iman mereka berani melangkah untuk mencari sang anak 但 tersebut. 是他们有信心去寻找降生的婴孩。 Dan perjumpaan mereka dengan sang anak itu membuat iman mereka makin bertumbuh. 当他们遇见这个婴孩的时候，他们更有信心。 Dan dari iman itulah lahir sukacita yang luar biasa dan damai sejahtera. 在这个信心里面，就产生一个非常大的喜乐进入他们的心中。 Serta semangat untuk memberitakan kabar keselamatan ini kepada orang-orang di luar sana. 他们有精神，把主的话传给那些在外面的人。 Para gembala ini menunjukkan iman yang bergerak dan iman yang hidup. 他们已经表现这个信心是活的信心，一个信心是有一个好的动机的信心。 Iman yang bermula dari pendengaran akan firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. 他们所做的传的信息，就是把这个福音传给外人， Kemudian menghasilkan iman itu dan menjadi saksi firman itu. 并且他们成为一个见证人，见证神的这个话。 Hal ini juga seharusnya ada dalam diri kita, bukan? 这也能够发生在我们每一个人的身上。 Bagaimana kita menunjukkan iman kita yang hidup kepada orang yang belum percaya? 我们怎么样把我们的信心表现给那些还没有信主的人？ Sebentar lagi kita mau merayakan Natal, bukan? 我们要庆祝圣诞。 Apa arti Natal bagi 什 engkau 么 dan 叫 saya? 做圣诞？ Jangan-jangan kita nggak tahu arti Natal 我们 bagi 不 kita. 知道圣诞的意义。 Natal adalah kabar sukacita bagi semua bangsa. 圣诞是一个好的信息，为这个关乎万民的信息。 Ini adalah kabar keselamatan yang telah dijanjikan Allah bagi manusia 那 berdosa. 就是一个救恩的信息，神对人的这个应许。 Jemaat yang dikasih Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Kiranya di momen-momen kita menjelang Natal ini, 让我们在这个圣诞的期间， kita boleh betul-betul merenungkan kembali akan kasih 我 Allah 们 itu. 真正默想神的爱。 Apakah kita betul-betul sudah punya iman yang sejati di hadapan Tuhan? 我们要相信，我们有一个很纯粹的信心在神的面前。 Dan melalui kisah ini Bapak Ibu sekalian, 亲爱的主内弟兄姊妹们， kita boleh diingatkan kembali 神能够再次提醒我们， bahwa di dalam kesederhanaan dan kerendahan hati kita itulah 最我们谦卑的时候，思想最简单的时候，那个时候神要用你， Tuhan akan menghampiri engkau dan saya dan menyatakan dirinya kepada kita. 神要接近你，要接近我，并且他要与我们同在。 Dan ketika Allah telah menyatakan itu kepada engkau dan saya, 当神已经把他的心意表现给你们的时候，
kita perlu meresponinya. 那个时候我们就要有一个反应， Sehingga iman kita itu bergerak 让我们有力量，能够冲动的信心， dan akan bertumbuh di dalam Tuhan. 并且在神里面成长。 Dan kita akan merasakan apa yang namanya sukacita dan damai sejahtera itu dalam hidup 那 kita. 么我们就能够感觉到平安、喜乐在我们心里。 Ingat Bapak Ibu sekalian, 我们要记得， Tuhan hanya akan memakai orang yang sederhana dan rendah hati untuk mewujudkan pekerjaannya yang luar biasa di dunia ini. 神要利用一个谦卑的人、普通的人，为了要彰显他的荣耀，彰显他的能力，在这个世界上。 Inilah cara kerja Allah kita. 这就是神的工作方法。 Kiranya Tuhan menolong kita 愿神帮助我们每一个人， dan memberkati firman-Nya. 祝福他说的话。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini ya Tuhan. 主啊，谢谢你给我们早上的机会。 Firman Tuhan mengingatkan kami kembali ya Tuhan. 主的话再次提醒我们， Bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan 如果我们成为上帝的儿女， harus memiliki kerendahan hati 我们有一个谦卑的心， untuk dibentuk Tuhan 让神陶造我们， dan memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. 我们有一个成长的信心在主里面， Sehingga hidup kami 让我们的生活， bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. 神要帮助我们，主与我们同在。 Jikalau Tuhan masih mau memakai kami sampai saat ini, 如果神要利用要使用我们， kami sadar ini semua karena anugerah Tuhan. 我们知道这是因你的恩典与怜悯， Bukan karena kehebatan kami. 不是因着我们的聪明。 Tuhan tolong kami untuk rendah hati di hadapan 主啊， Tuhan. 求你帮助，让我们有一个谦卑的心。 Tuhan boleh terus mengoreksi hati kami. 主再次审查陶造我们， Terima kasih Tuhan. 谢谢主。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 祷告祈求，靠耶稣基督生命祈求。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. Selanjutnya paduan suara sekolah minggu akan mempersembahkan 神 pujian. 祝福大家。耶稣祝福你们。